Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang cara untuk kita menulis output ataupun data ke dalam fail ataupun kita membaca data daripada fail. Okey, kadang-kadang kita perlu ada satu fail untuk kita simpan output yang kita dapat daripada program yang kita tulis. Okey, bila kita ingin menyimpan ataupun membaca data daripada satu fail, kita perlu ada fstream, di mana fstream ni adalah header file bagi input output file. Okay, to read and to write from or in a file. Okay, and then untuk dalam syntax, kita akan gunakan if stream jika kita ingin membaca data daripada file. I stand for in, means kita get the data from the file. And off stream adalah untuk kita menulis output ataupun data ke dalam satu file. Okay, O stand for out. Okay, kita keluarkan maklumat ataupun data ataupun output ke dalam satu file. Okay. Okay, so dalam menulis sintaks dalam C++, kita perlu ada 4 benda penting. Okay. Okay, jika kita ingin mengeluarkan output ke dalam file, okay, kita perlu ada satu pointer. Okay, satu pointer ataupun variable, kita boleh bagi nama apa sahaja kepada pointer tersebut dan kita gunakan offstream, di mana operasi dia adalah untuk menulis output ataupun data ke dalam satu file. Okay, selepas kita declare pointer ataupun variable yang akan menjalankan operasi ke atas file, kita boleh gunakan variable tersebut untuk kita membuka file. Okay, kita gunakan OFP. OFP ni boleh jadi apa-apa sahaja nama. Okay, nama variable yang kita declare dalam kod C++ kita. .open. Okay, maksudnya kita akan buka satu file. Kita akan bagi nama kepada file tersebut. Kemudian OFP adalah apa-apa sahaja nama variable yang kita dah declare di atas tadi. Okey. Lebih kecil. Ini bermaksud kita ingin memberi arahan untuk menulis maklumat ataupun output ke dalam file. Dia lebih kurang macam fungsi cout. Okey, dan bila selesai kita punya operasi statement yang kita ingin tulis, di akhir sekali sebelum kita tutup file, sebelum kita tutup coding kita perlu tulis nama variable. Okay, dan dalam contoh ini, okey, maaf, dekat dalam nota ni ada sikit kesilapan. Okay, sepatutnya nama dia perlu sama. Jika dia declare sebagai IFP, semua di sini perlu IFP. Okay, kalau variable yang diberi nama adalah X, so maka kat sini tulis x.open. X lebih kecil, array. X.close. Okay, so kat sini ada kesilapan dalam modul. Okay, so kita perlu tutup file sebelum kita mengakhiri coding yang kita tulis. Okay, so nama variable yang kita gunakan sebagai pointer kepada file, kemudian .close. Okay, so mari kita tengok satu contoh. Okay, contoh kod 7A. Okay, di sini kita ada satu proses yang mana kita nak keluarkan output dan tuliskan ke dalam satu file yang diberi nama marks.out. Okay. Okay. So, pertama kita perlu ada pre-processing area yang mana kita kena declare semua header file. Okay, kita ada include iostream, include fstream, di mana kita perlukan header file fstream supaya kita boleh menulis data ke dalam
file ataupun membaca data daripada file. Okay, kemudian kita ada using namespace std. Okay, dan kita ada satu function void main. Okay, dalam function main, okay, di sini kita gunakan off stream sebab kita punya objektif ialah untuk menulis data ataupun output ke dalam satu file. So out, off stream, dan variable yang diberi yang digunakan dalam kod 7A adalah OFP. OFP. So kita akan gunakan variable ini untuk membuat semua operasi yang berkaitan dengan file. Okay. So kita buka file. Okay, ofp.open. Okay, dalam kurungan marks.out. Ini adalah jenis file yang kita nak bina. Okay, jenis file yang kita nak bina. So jenis dia .out. Okay, kita beri nama file yang kita create tu adalah marks.out, ios out. Ini wajib tulis bila kita nak mewujudkan satu file. Okay, kita nak menulis data dalam file. Okay, ini adalah kita mengeluarkan ataupun display output pada screen. Display output on the screen. Okey. Dan line seterusnya OFP lebih kecil atau lebih kecil. Okey, maksudnya kat sini kita gunakan sintaks yang membawa fungsi yang sama dengan cout, tapi OFP akan menulis output ke dalam file. So dalam file akan ada Humaira 97. Okey, yang ini adalah write output into file marks.out. Okey, sama juga untuk line seterusnya. Dalam file tersebut akan ada Mariam 91 dan Raudah 85. Okay. Dan di akhir sekali sebelum kita tutup file, kita perlu sebelum kita tamatkan coding kita perlu menutup file dengan menulis ofp.close. Okay, dan cin.get untuk kita uphold ataupun freezekan output kita sebelum kita tekan button enter. Okay, kita tengok contoh dalam C++. Okay, ini contoh yang telah ditulis. Okey, sama macam dalam kod 7A tadi. Okey, so bila kita dah run, okay, kita nampak dalam screen output kita hanya ada data write to marks.out. Okey, ini bermaksud data kita tak ditulis data tidak didisplay dalam box output. Okay, data kita disimpan dalam file yang diberi nama marks.out. Okay, so bila kita nak tengok di mana data ataupun file itu disimpan, okay, kita hanya perlu tekan pada file resources, pada folder resources file, kita right click, kita add existing item. Okay, so automatic kita akan jumpa folder yang ada kod 7A yang kita simpan. Okay, dalam tu kita akan nampak ada satu file yang kita dah bina iaitu marks.out. Kita just tekan di situ dan add. Okay, dan di situ kita akan nampak, okay, bila kita double click kita akan nampak output yang kita telah jana tadi. Okay, sama macam dalam coding. Okay, kali ni kita cuba buat satu lagi program yang mana kita akan gunakan contoh yang ada dalam kod 6D yang mana kita minta user untuk masukkan nama dan kemudian kita kirakan bilangan karakter yang ada di dalam string nama tersebut. Okay, so kita buka satu file yang baru.
Yang mana kita output tu akan ditulis dalam satu file nama dan kita namakan file tersebut adalah name. Okay, so kita kena gunakan format yang sama. Okay, of stream maksudnya kita ingin menulis dalam satu file. Okay, kita namakan pointer tersebut sebagai kod 6D. Okay, dan sekarang kod 6D yang akan kita adalah pointer ataupun variable yang akan membuat operasi terhadap file. Okay, so kod 6d.open. Okay, kita masukkan output kita dalam file name. Okay, kali ni formatnya adalah dalam txt. Okay, text file. Okay, ios out. Okay, kemudian kita minta user masukkan nama. Cout. Please insert your first name. Okay. Dan kemudian user akan masukkan namanya. Cin. Lebih besar. Okay. First. Okay. Dia akan masukkan namanya. Okay. Dan variable untuk nama yang pertama bagi user adalah first. Okay. So ini adalah variable array. So kita kena declare dulu. Okay, kita declare variable first tu sebagai array. So char first. Okay. Dan dalam kurungan adalah size bagi nama. Okay, kita bagilah mungkin nama pertama untuk user adalah size dia 20. Kita boleh bagi sebesar yang mungkin lah. Okay. Dan kemudian kita minta user masukkan the last name. Please insert your last name. Okay, last. Sama juga, last adalah variable dalam bentuk array. Pun kita declare size dia sebagai 20. Okay. Dan kali ini kita cuba gunakan operasi string. Yang mana kita cuba gabungkan nama pertama dan nama kedua. Okey, macam mana kita nak gabungkan nama pertama dan nama kedua? Okey, pertama kita bagikan satu lagi variable yang baru, iaitu variable full. Okey, size dia mungkin 50. Okey. So, kita akan buat string copy. String copy yang mana dalam array full akan masuk maklumat daripada first. Okey. Okey, sekarang dalam array full akan ada maklumat first. First tu adalah nama yang pertama user masukkan. Kemudian kita akan sambung data yang ada dalam array full tu. Okey, kita gunakan strcat. Okey, maksudnya concatenation of strings. Kita gabungkan. Okey, dalam string copy kita masukkan maklumat dalam yang ada dalam array first dalam array full. Okay, so sekarang full adalah maklumat dia sama dengan first. Sekarang kita gabungkan full yang ada yang dalam dia adalah maklumat first. Kemudian kita masukkan space dan kita masukkan last. So, kita gabungkan kedua-dua nama. Okay, selepas kita dah gabungkan ke semua array ataupun maklumat dalam first and last, kemudian kita boleh kirakan bilangan karakter yang ada dalam string full dengan menggunakan sintaks strlen. Okay, kemudian kita keluarkan output dalam file name.txt. Okay, kita gunakan kod 6D, kemudian kita kena close file tersebut.
Okey, ini adalah semua maklumat yang penting.